Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan menerangkan ya berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan semester yang pertama. Ya, untuk kali ini kita sudah berada di bab yang kedua. Okey, apa yang akan Cikgu kongsikan hari ini adalah anak topik ataupun subtopik yang ketiga, iaitu di bawah tajuk kawalan kualiti, yang mana kita akan lihat berkaitan dengan konsep dan proses kawalan kualiti. Jadi untuk mengetahui apakah yang akan cikgu terangkan ya berkaitan dengan konsep dan proses kawalan kualiti, kita jumpa selepas ini. Okey anak-anak pelajar. Jadi, ya, sebelum cikgu mula dengan lebih lanjut berkaitan dengan penerangan untuk anak topik di bawah subtopik yang ketiga ini, ya, berkaitan dengan konsep dan proses kawalan kualiti, ya, jangan lupa like, share and subscribe channel cikgu. Okey, terima kasih atas kesudian anda semua. Okey anak-anak pelajar, apa yang akan cikgu bincangkan untuk topik subtopik di bawah kawalan kualiti ini, ya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu ya apakah apa yang akan kamu pelajari ya untuk subtopik ini, ya. Antaranya ya yang apa yang terdapat dalam subtopik kawalan kualiti ini adalah pertama adalah berkaitan dengan konsep dan proses kawalan kualiti. Kemudian ya berkaitan dengan kaedah pemeriksaan. Okey, seterusnya berkaitan dengan alat kawalan kualiti, dan yang terakhir ya dalam subtopik ini adalah berkaitan dengan pendekatan kawalan kualiti. Ini adalah antara 4 anak topik yang akan dibincangkan dalam subtopik kawalan kualiti. Tetapi apa yang akan cikgu terangkan hari ini adalah berkaitan dengan konsep dan proses kawalan kualiti sahaja. Okey. Sebelum itu ya anak-anak pelajar, kita lihat dahulu ya apakah objektif pembelajaran untuk kali ini. Ya, diharap di akhir sesi pembelajaran nanti para pelajar dapat menerangkan ataupun menjelaskan apakah maksud, kepentingan dan proses kawalan kualiti. Ya, maksud, kepentingan dan proses kawalan kualiti. Okey. Untuk maksud ya, kawalan kualiti adalah proses pemeriksaan ya, proses pemeriksaan terhadap produk yang dikeluarkan bagi memastikan produk tersebut menepati piawaian ya, menepati piawaian dan standard yang telah ditetapkan. Okey, ini yang dimaksudkan dengan kawalan kualiti, di mana kita memeriksa, kita memantau produk yang akan dikeluarkan supaya produk ini menepati piawaian dan standard yang telah ditetapkan sebelum ini. Okey. Kepentingannya, kenapa perlu dikawal kualiti ini? Satu, supaya organisasi dapat mengurangkan kos. Kenapa? Kos-kos seperti mengulang proses, kos bahan mentah, kos membayar pekerja bekerja di masa itu dapat dikurangkan sekiranya kesilapan pada kali pertama dapat dielakkan. Sebab itu perlu kawal kualiti aktiviti pengeluaran ataupun perlu kawal kualiti produk yang bakal dikeluarkan. Okey. Yang kedua, ya, kawalan kualiti dapat meningkatkan keyakinan dan kepuasan pelanggan. Maknanya pelanggan akan yakin dan berasa puas hati terhadap produk yang dibeli. Disebabkan ya organisasi dapat mengawal kualiti, dapat memberikan produk yang berkualiti kepada pasaran. Okey, yang ketiga, dapat memastikan imej syarikat tidak terjejas. Ya, syarikat akan dikenali dengan
syarikat yang mengeluarkan produk yang berkualiti di pasaran. Okey, seterusnya dapat mengelakkan liability terhadap produk. Maksud liability terhadap produk adalah tanggungan ke atas produk. Sekiranya pengguna membeli produk yang tidak berkualiti, maka pengguna boleh mengembalikan produk tersebut kepada pengeluar. Jadi, ini akan berlaku yang mana pengeluar perlu menggantikan produk tersebut dengan produk yang baru. Okay, seterusnya, kepentingan kawalan kualiti ini adalah ia memberikan implikasi antara bangsa. Sekiranya organisasi yang dapat mengawal kualiti produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan, yang dikeluarkan di pasaran, dia akan memberi kesan kepada aktiviti perniagaan antarabangsa lah. Ya, sekiranya organisasi itu terlibat dalam perniagaan antarabangsa, maka dia akan mampu bersaing dengan produk-produk yang ada di pasaran antara bangsa. Jadi itu antara kepentingan kawalan kualiti. Kenapa harus dikawal kualiti produk ataupun perkhidmatan yang akan ditawarkan di pasaran. Okey, seterusnya ya anak-anak pelajar, kita akan lihat berkaitan dengan proses kawalan kualiti. Okey, proses kawalan kualiti di sini ya adalah proses mengawal kualiti produk supaya mencapai satu tahap standard ya yang mana diterima oleh pengguna. Ya, macam mana organisasi itu mengawal kualiti produknya supaya produk itu mencapai tahap yang mana pengguna sendiri boleh terima ya produk itu di pasaran. Okey, objektifnya ya kenapa adanya proses kawalan kualiti ini adalah supaya organisasi dapat menghasilkan produk yang berkualiti tinggi. Sebab itu kena kawal kualiti. Ya, yang kedua untuk mengelakkan berlakunya kecacatan ke atas produk. Ya, apabila berlakunya kesilapan dalam proses pengeluaran, jadi kemungkinan besar kesannya adalah kepada produk. Produk mungkin akan cacat ataupun tidak sempurna ataupun tidak menepati standard yang telah ditetapkan. Seterusnya objektif ya proses kawalan kualiti ini adalah untuk mengurangkan kos ya seperti yang cikgu telah maklumkan sebentar tadi, kos-kos berkaitan dengan kos membaik pulih ya produk tersebut, kos mengulang semula ya pengeluaran produk tersebut akan dapat dikurangkan sekiranya tindakan awal dapat diambil. Ya, seterusnya proses kawalan kualiti ini adalah untuk meningkatkan daya saing supaya organisasi mampu bersaing dengan produk-produk lain yang mana berkualiti yang ada di pasaran. Okey, dan seterusnya objektif proses kawalan kualiti ini juga adalah untuk mengelakkan berlakunya kesilapan semasa proses pengeluaran berjalan. Ya, kualiti akan dikawal dari peringkat awal, maknanya dari peringkat produk ya sebelum berlakunya proses pengeluaran ya pada awal itu telah dilakukan kawalan kualiti ke atas semua aspek yang terlibat. Jadi kesilapan semasa proses pengeluaran ini akan dapat dikurangkan. Okey, itu antara objektif ya proses kawalan kualiti. Okey, sekarang kita akan lihat ya proses yang terlibat dalam kualiti. Ya, proses yang terlibat dalam kawalan kualiti ya adalah berdasarkan kitaran Shewhart. Ya, Shewhart. Shewhart. Okey, yang mana dia ada yang pertama plan, rancang. Okey, kemudian do. Ya. Ketiga check dan yang terakhir adalah action. PDCA. Nah, ini proses kawalan kualiti lah yang terlibat. PDCA ataupun Plan, Do, Check, Action. Ya, begini ya putarannya. Plan, Do, Check, Action. Jadi, kita lihat satu persatu apakah proses kawalan kualiti ini. Okey, dalam proses kawalan kualiti yang pertama kita ada plan ataupun rancang. P. Okey, di sini dia merujuk kepada aktiviti mengkaji proses pengeluaran, mengenal pasti masalah, menentukan matlamat dan membangunkan perancangan untuk penambahbaikan. Maknanya semasa proses perancangan ini, aktiviti-aktiviti ini akan dilakukan oleh pihak pemesan.
Ya, kaji proses pengeluaran, kemudian kenal pasti apa masalah, ada masalah atau tidak. Okey, tentukan matlamat, apa sasaran, apa target, apa piawaian, dan bangunkan, buat perancangan untuk melakukan penambahbaikan ke atas proses pengeluaran. Okey, yang kedua, ya, kita ada buat ataupun do, D. Ya, tadi pertama plan, yang kedua do, iaitu buat ataupun D. Di sini, ya, pihak pengurusan perlu melaksanakan proses kawalan kualiti mengikut kaedah yang telah dirancang dan mengukur pencapaian. Maksudnya, do ini adalah proses pelaksanaan kawalan kualiti itu. Ya, dijalankan. Ya, jadi pada peringkat ini, pihak pengurusan boleh menggunakan kaedah-kaedah yang telah dirancangkan dan mengukur pencapaian. Sama ada apa yang dilaksanakan itu mengikut apa yang telah dirancang ataupun sebaliknya. Okey, pada peringkat ini juga, pihak organisasi akan melakukan perubahan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Okey, dan untuk mengurangkan gangguan terhadap aktiviti rutin. Maka perubahan-perubahan, mungkin perubahan-perubahan kecil perlu dilakukan secepat yang mungkin. Okey, itu untuk proses yang kedua. Okey, proses yang ketiga kita ada semak ataupun cek, C. Okey, apa yang akan berlaku di sini adalah pihak pengurusan akan membuat pemantauan ke atas proses kawalan, ya, dengan mengenal pasti segala kecacatan ataupun pelanggaran piawaian semasa proses pengeluaran. Ya, pihak pengurusan perlu memantau kualiti dan mengusang kewujudan masalah baharu. Ya, adakah masalah yang timbul semasa aktiviti pengeluaran. Okey. Dan langkah yang terakhir ataupun proses yang terakhir dalam proses kawalan kualiti adalah, ya, action ataupun tindakan, A. Okey, pada peringkat ini pihak organisasi akan mengambil tindakan penambahbaikan, ya, pembetulan daripada kesilapan ataupun kecacatan yang berlaku. Ini setelah 3 proses yang pertama berjalan, ya. Plan, rancang, do, buat, dan C, semak. Ya, setelah melalui proses semakan, sekiranya organisasi mendapati ada kesilapan, ya, ada kecacatan, maka pada peringkat tindakan ini, action, organisasi akan mengambil tindakan penambahbaikan ataupun pembetulan ke atas sebarang kesilapan dan kecacatan yang telah dikenal pasti. Okey. Ya, pada peringkat ini juga kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan, ya, supaya tindakan penambahbaikan atau pembetulan itu boleh dilakukan dengan lancar. Okey, jadi anak-anak pelajar, ya, itu, ya, antara, ya, 4 proses dalam kawalan kualiti. Ya, 4 proses kawalan kualiti. Apabila soalan itu tanya berkaitan dengan proses kawalan kualiti, ingat P, D, C, A. Plan, do, check, action. Rancang, buat, semak, dan tindakan. Okey, sekarang kita lihat pula contoh soalan yang pernah ditanya untuk bahagian ini. Okay, ini soalan SPPM 2018 yang mana dia minta pelajar menerangkan 3 langkah pertama dalam proses kawalan kualiti. 6 markah. Cikgu baru sebut tadi berkaitan dengan proses kawalan kualiti. Okey, seperti biasa, ya, cara menjawabnya adalah 3 langkah pertama dalam proses kawalan kualiti. Jangan lupa ini adalah ayat pembuka kamu ataupun ayat pendahulu. Okey, 1, rancang ataupun P ataupun plan. Okey, merujuk kepada aktiviti mengkaji proses pengeluaran, mengenal pasti masalah, menentukan matlamat dan membangunkan perancangan untuk penambahbaikan. Okey, kemudian yang kedua kita ada buat ataupun do, ya, yang mana di sini melaksanakan kawalan kualiti mengikut kaedah yang dirancang dan mengukur pencapaian. Okey, dan yang
ketiga kita ada semak, cek, ya, yang mana di sini membuat pemantauan ke atas setiap proses kawalan yang dilaksanakan dan mengatasi kecacatan untuk tindakan selanjutnya. Ya, oleh kerana soalan itu dia umum, maka jawapan kamu pun adalah umum lah, ya, maknanya kamu bagi fakta dan bagi huraian kepada fakta kamu. Okey, dia mau 3 maka beri 3 sahajalah, ya. Plan, do, check. Ya, 3 yang pertama. Okey, anak-anak pelajar, cikgu harap ya video ini ya bermanfaat kepada anak-anak pelajar ya dan memudahkan anak-anak pelajar untuk mengulang kaji berkaitan dengan subtopik kawalan kualiti di bawah anak topik ya, skop dan proses kawalan kualiti. Ingat, untuk proses kawalan kualiti ada 4 sahaja: plan, do, check, act, action. Okey, sekiranya video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Ya, teruslah menonton video cikgu ya. Dan jangan lupa untuk share, like dan subscribe. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.